Dia baling parang tau. Dia baling parang panjang menghala ke mak aku dengan adik aku yang baby tu. Gila dia baling terkena langsir dan parang tu hilang. Sebanyak 3 kali dia baling. Mak aku cakap 3 kali dia baling. Mak aku dah cemas nampak benda tu kan. Tapi benda tu tak boleh masuk rumah aku. Aku rasa Hello geng, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel aku. Kepada korang yang belum subscribe YouTube channel aku, minta korang subscribe, tekan like and share guys, tekan notification bell tu kat bawah tu supaya korang boleh dapat info update daripada aku guys. So, hari ni aku nak buat cerita segmen seram, story seram yang ketiga. Ini ada story yang ketiga. Okay guys, aku akan sambung cerita pada minggu lepas. Aku ada twist sikit yang aku nak cerita pengalaman aku balik pada lewat malam, tapi ada something yang ekori aku Tapi aku naik motor. Tapi kejadian tu aku tak nampak. Aku tak nampak apa-apa sebab kejadian tu orang lain yang mengalami. So mak aku lah yang mak aku yang rasa tu lah. Yang nampak tu mak aku. Aku tak nampak masa tu. Okay guys, jom kita sambung. Bila masa tu aku diploma, cuti SEM. Bila aku cuti SEM, biasanya aku akan lepak dengan member aku. Tapi member aku duduk dekat Selisik tau. Selisik dengan sini dalam setengah jam macam tu perjalanan. Setengah jam 20 minit untuk sampai ke Selisik. Dan aku ni dengan member aku tu, kita orang selalu lepak berdua. Dan kita orang sama-sama selalu juga lepak dekat rumah cikgu aku, dekat arwah cikgu aku. So kejadian tu bila mana tak rancang pun nak lepak rumah cikgu aku tu kan. Aku datang rumah dia dalam petang pukul 5 macam tu. Aku sampai, aku lepak dengan aku sembang. Lepas tu aku dengan dia ni memang selalu lepak lah dengan cikgu aku tu. Bila cuti SEM ke memang kita fikir jom lah lepak dengan cikgu. Dah lama tak lepak dengan cikgu. Walaupun kita orang dah habis SPM, cikgu tu adalah cikgu mengajar BI. Lepas tu aku sekolah dulu BI dengan sejarah. Lepas tu kita orang memang lepas SPM memang selalunya kita orang lepak dengan dia. Tapi dah time diploma dah tu sebab kita orang mempunyai minat sama. Aku dengan cikgu, member aku dengan cikgu tu minat sama. Kita orang suka melukis, kita orang suka ambil gambar, fotografi. So kita akan sembang benda yang sama. Dan kalau ada cikgu tu akan sembang apa yang dia minat. So jadi seronok. Aku lepak rumah cikgu aku tu. So kata member aku, jom kita pergi gerak. Kita lepak lepas maghrib lah. Lepas maghrib kita orang perjalanan tu maghrib lah nak ke rumah cikgu aku tu. So bila aku bergerak, member aku naik motor daripada rumah member aku tu, aku dah sampai rumah member aku. So kita orang gerak daripada rumah member aku tu, buat kita lepak tu kan. Gerak 7 tu dalam perjalanan kita lalu dekat estate tau. Waktu senja, memang senja. Tapi dekat estate tu ada berlaku kematian lah. Ada upacara penguburan yang berlangsung masa tu. So aku lalu lah. Aku tak nak beritahu lah. Aku tak nak cakap benda tu punca ke apa kan. Tapi benda tu orang macam bawa keranda tau. Aku nampak macam ada orang bawa keranda. Time tu senja, okey. Aku macam tak fikir apa. Aku dengan member time tu pukul 7 tu, senja tu dia tak macam gelap lagi. Dia macam nak gelap-gelap lah kan. Aku lalu je sebelah keranda. Orang bawa usung keranda. Macam ramai lah. Macam ada 5 orang macam tu bawa keranda kat estate tau. Aku cakap macam pelik. Estate tu kawasan India lah. Tapi macam ada orang bawa keranda. Macam orang tua yang ni macam pakaian zaman dulu kan. Pakaian zaman-zaman macam orang tu atuk-atuk yang baju kemeja yang lusuh. Tapi macam manusia lah pakai kopiah semua kan. Dia bawa keranda. Tapi member aku lalu je biasa. Aku pun lalu kan. Tapi aku tak pasti. Aku tak tanya member aku dia nampak ke tak kan.
Sebab kawasan yang tu tak ada perkampungan tau. Yang aku selekoh aku lalu tak ada perkampungan, tapi ada kebun getah. So aku rasa pelik. Dia kawasan estate tu sepanjang dalam 20 minit lah nak ke Tanjung Malim. Cikgu aku tu duduk dekat area Ulu Bernam, area dekat Tanjung Malim. So ada laluan estate tu memang jauh. Ada satu je estate penduduk situ kan, tapi yang aku jumpa tu kat tengah hutan dekat kebun getah tu. So aku lalu je lah dengan member aku naik motor. Okay, sampai rumah cikgu aku. Aku tak fikir aku ingat orang kampung situ ke, ada kampung ke apa biar. Lepas tu pun ada kampung orang asli kan, aku tak apa. Tapi memang nampak macam orang Islam lah, macam orang Islam lah. Pastilah itu jin ke atau manusia kan. Memang nak senja masa tu. Okay, aku lalu member. Sampai je dekat rumah cikgu aku lepak macam biasa kita orang. Aku dah lupa kejadian yang senja tadi. Aku dah lupa. Member aku tu rancak sembang cikgu aku cerita apa yang minat, pasal game ke, pasal art ke, pasal muzik yang diminat, fotografi, budak-budak ke. Sembang sampailah pukul 11.30 malam kan. Tu aku cakap dengan member aku dah kena balik ni kan, sebab aku jauh lagi. Kau tahu Tanjung Malim ke Bukit Agar setengah jam guys. Setengah jam kalau naik kereta. Kalau naik motor je tu lebih kurang setengah jam juga lah. So aku fikir aku tak lalu jalan dalam, sebab jalan dalam memang jalan hutan. Aku tak dah malam anak aku dah, aku fikir aku lalu jalan lagi bagus lah, sebab banyak kereta kan. Tapi bila dah sampai Bukit Agar, nak masuk ke rumah aku tu lebih sunyi gila lah. Memang situ kawasan sawit, hutan sawit dan sampai dekat kampung aku. Okay, aku cakap dengan aku dah 11.30 ni, jom balik. Tapi kita orang ni macam tak puas tau sembang. Macam tak puas sembang. Dah selesai pukul 12 aku dah cakap memang kena balik juga ni. Kalau tak memang lagi gelap malam. Risau pula aku malam nak balik kan. Aku naik motor dah jauh. Lepas tu lah, bila aku nak balik tu, member aku dah lah acah-acah sikit. Dia malam balik seorang kan. Biasa kan, cikgu aku tu pun ada juga acah-acah aku balik malam macam mana. Okay, tapi nak macam mana je, terpaksa balik ke. Aku walaupun rasa cuak tu ada, tapi balik lah. Tapi dalam highway tak ada rasa cuak. Okay, aku balik pukul 12. Gerak daripada rumah cikgu aku tu sampai rumah aku dia dalam 12.30 nak pukul 1 lah. 12.30 nak pukul 1. Sampai rumah aku masuk. Aku tak basuh kaki, aku tak mandi. Aku balik terus aku jamak air sikit, terus aku masuk bilik, aku tidur. Lepas tu bila aku keesokan paginya, sebab masa aku tidur tu masa aku balik tu mak aku tak tidur lagi. Mak aku sebab adik aku yang bongsu tu masa baby masa tu. Tapi bila aku balik, masa aku balik malam pukul 12 lebih nak pukul 1 tu, adik aku tu menangis tau. Menangis. Aku dengar, aku balik bilik aku dengar. Adik aku suka menangis. Kenapa menangis kan? Sebab mak aku boykan adik aku kat luar kan. Aku dengar, aku duduk dalam bilik sebelum aku tidur tu, aku dengar adik aku menangis kan. Baby menangis kan. Kenapa menangis ni kan malam-malam? Tak apa. So mungkin nanti elok tu, nanti tidur tu aku masuk tidur. Esok pagi mak aku jaga aku dan mak aku macam cemas lah kan. Pagi-pagi kan cakap kan, macam ada benda nak sampaikan dekat aku kan. Mak kejut semua subuh semua. Okay, bangun. So bila aku bangun, so mak aku cakap, tahu tak malam tadi aku balik ada orang ikut. Ada orang ikut. Siapa kan? Lepas tu mak aku cakap, orang benda tu dia macam lembaga manusia lah. Macam muka manusia tapi badan dia tegap, gemuk, pakai baju macam orang tua zaman-zaman dulu, tapi dia bawa parang tau. Aku dah kunci pintu kan, pintu rumah aku semua dah kunci, tapi orang tu ada dekat depan pintu rumah aku tu. Macam mana dia dah
Pintu kunci. Dia ada kat depan pintu aku tu yang dah berkunci tu. Dia dah masuk dalam sikit. Tapi dia tak boleh masuk lagi. Aku cakap dia tak boleh masuk lagi. Dia baling parang. Dia baling parang panjang menghala ke mak aku dengan adik aku yang baby tu. Gila Dia baling terkena langsir dan benda parang tu hilang. Sebanyak 3 kali dia baling. Mak aku cakap 3 kali dia baling. Lepas tu mak aku dah cemas nampak benda tu kan. Tapi benda tu tak boleh masuk rumah aku. Dia baling 3 kali guys. Dia baling parang panjang. Tapi mak aku cakap orang tu hitam, badan besar, gemuk. Tapi dia macam manusia. Dia tak macam, tapi dia, kau pelik lah kan, bila dia dah boleh masuk dalam rumah, pintu kayak berkunci dah tutup rapat semua, dia boleh tembus masuk dalam rumah tu, maksudnya dia bukan manusia. Dia mungkin jin kan. So mungkin yang aku nampak senja tu adalah jin. Mungkin jin tu follow aku daripada masa aku sampai macam aku sampai sembang tu, mungkin dia tak masuk ke apa kan. So mungkin sebab aku ramai, aku bersembang ria-ria rendah kan. Tapi mungkin masa aku balik tu lah, baru dia start memang dia ada kat motor aku ke tak tahu kan. So benda tu memang terkejut lah aku rasa. Memang ngeri, seram. Sebab walaupun aku tak mengalami, mak aku masa dah nampak benda tu, mak aku angkat adik aku terus masuk bilik. Angkat adik aku yang baby tu terus masuk bilik. Lepas tu lepas kejadian dia hilang lah, lepas dia baling 3 kali parang panjang tu hilang, benda tu hilang lah sekali, orang-orang tu hilang sekali. Lepas tu adik aku dah tak menangis lagi. Lepas tu sampailah ke subuh dan mak aku puja aku dah cerita benda tu kan. So itulah kejadian yang aku rasa kalau benda tu muncul kat aku tengah naik motor, mesti aku terkejut lah. Aku pengsan ke apa kan. Yang malam tu memang aku balik tu, aku rasa macam takut aku rasa macam tak sedap hati kata aku balik malam tu. Aku fikir mungkin lah sebab aku dah balik terlalu malam, sunyi kan kat kawasan Tepi Tagak ni kan. So aku balik malam sunyi sangat. Dan itulah yang menyebabkan aku, tapi tu lah, orang kata kalau rumah aku ni ada je paip apa kan. So kata orang tua dulu kata kalau balik lewat malam, naik motor ke, naik kereta ke, especially naik motor lah kot. Sebab motor kan kita terbuka kan, kita bermacam-macam benda yang kita lalu ke Tagak tu lagi lah kawasan besar sampah. So kotoran-kotoran yang melekat-lekat kepada kita ni. So better kita mandi, ataupun tak mandi pun basuh kaki lah. Zaman corona ni memang kena mandi kan. Dulu masa tu tak ada corona lagi. Masa tu aku umur 20 kan. So itulah cerita first aku berkenaan dengan ada makhluk jin yang menyerupai orang, badan besar, gemuk, tapi dia gelap gelap di ekor aku bila aku balik malam. Okay guys, thank you so much kepada korang yang dah tengok video ni. Thank you gang. Kalau korang suka konten seram aku, korang boleh subscribe, korang boleh like and share, tekan notification bell ni. Nanti aku akan buat konten tentang cerita seram lagi guys. Kalau